Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Cuma hari ini adalah hari antara yang sangat special Abang nak sampaikan cerita sebab salah satu daripada ceritanya disampaikan oleh seseorang yang sangat-sangat buatkan Abang terhibur. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, jomlah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga kita panjang umurnya, murahkan rezeki kita. Moga Allah berikan kesihatan baik kepada kita semua. Dibanyakkan rezeki kita. Bukan murah, banyakkan rezeki kita. Dan juga dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, termasuk urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah. Okey, jadi sebelum Abang mulakan cerita, Abang nak sajalah sebenarnya Abang dapat satu Facebook minta Abang tolong iklankan kalau siapa-siapa yang nak bercuti di sekitar Melaka. Sahabat Facebook ini, sahabat Facebook Abang lah. Macam nak termencarut sikit. Sahabat Facebook Abang minta Abang iklankan yang dia ada buat homestay yang harganya rumah besar, lepas tu ada banglo, ada kolam renang, tapi harga bawah daripada 1,500 untuk satu malam. Jadi boleh tekan link yang ada Abang sediakan dekat ruangan info, boleh tanya-tanya dia. Abang bukan dapat bayaran. Yang sebelum-sebelum ni Abang iklan pun memang tak ada satu pun Abang dapat bayaran. Memang Abang tolak. Abang buat ni semata-mata nak menolong perekonomian kita sebagai rakyat Malaysia. Mana tahu banyak rezeki korang semua melimpah-limpahlah kepada Abang. InsyaAllah. Jadi, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak perempuan yang bernama Mardiah, atau nama pendek dia Mar. Ini bukan nama sebenar tapi nama yang dia cadangkan. Berlaku pada tahun 2022. Sebenarnya bila Abang dapat email daripada Mar, Abang tersenyum sorang-sorang. Sebab Mar ni berumur sekolah menengah baru tingkatan 1. Jadi dia hantarkan kepada Abang pengalaman seram dia. Moga-moga dapat diceritakan. Jadi Abang macam anggap ini adalah pengalaman seperti anak Abang sendiri. Kalau Abang kahwin, dapat anak, rasanya anak Abang dah form 1 macam tu. Sebaya-sebayalah macam Mar. Jadi dia macam seorang pakcik bercerita kisah anak buahnya. Jadi ceritanya macam ni. Mar bersekolah dekat satu sekolah. Tidak pula dia beritahu pada Abang kat mana sekolah dia. Cuma terletak dekat dalam Malaysia. Dia kata sekolah tu adalah sekolah agama. Dan pada waktu tu dia sekolah petang. Jadi sebab budak form 1 kan, selalunya tingkatan 1, tingkatan 2 memang sekolah petang. Tingkatan 3, 4, 5 dan ke atas akan sekolah pagi. Jadi dia kata pada waktu tu cikgu-cikgu bermesyuarat. Dengan kata lain, bilik kelas dia diganti dengan seorang pengawas. Jadi dengan kata lain, memang tak ada aktiviti apa pun kalau pengawas yang ganti. Jadi lebih kepada kawan-kawan berborak satu sama lain. Kalau ada yang dam-dam haji, catur-catur, bolehlah keluarkan main sama-sama. Tapi pada waktu tu Mar cakap dia bermilih untuk berborak dengan kawan dia yang ada dekat sebelah dia. Nak jadi cerita, meja dia orang berdua ni dekat dengan tingkap. Okey. Jadi tengah-tengah Mar berborak dengan kawan ni, rancaklah cerita yang siapa paling handsome kat sekolah agama tu. Tiba-tiba Mar nampak satu tangan. Dia kata bukan tangan yang menyeramkan, yang jenis berbulu-bulu ke ataupun yang berkedut-kedut ke. Dia kata macam tangan manusia. Tangan tu keluar daripada tingkap dan melepaskan sehelai kertas. Boleh bayangkan dia tengah berborak, Mar tengah berborak dengan kawan dia, tiba-tiba ada tangan keluar, pegang kertas, lepaskan dekat belakang kawan Mar. Kawan Mar tak nampak sebab dia membelakangkan tingkap. Tapi Mar yang nampak tangan tu yang melepaskan kertas. Mar rasa tak puas hati. Dia nak pastikan sama ada itu adalah orang ataupun bukan. Cepat-cepat Mar keluar daripada kelas dan tak ada siapa pada waktu tu. Memang tak ada jejak-jejak manusia ataupun jejak-jejak pelajar lain. Sebab Mar kata kalau ada budak yang melepaskan kertas,
di belakang kawan dia, mesti nampak ada jejak-jejak tapak kasut. Sekurang-kurangnya bunyi benda orang lah berlari daripada tempat kejadian kan. Tapi ini tak ada bunyi apa pun. Jadi Mar yakin itu adalah mungkin bukan manusia. Jadi untuk pastikan, Mar masuk semula dalam kelas dan ambil kertas yang dilepaskan oleh tangan tadi. Dia perhatikan betul-betul kertas tu. Rupanya kertas tu adalah bekas makanan yang digunakan oleh kawan Mar. Tapi dia gunakan bekas makanan tu, kertas tu untuk makan. Cumanya dia tak buangkan kertas tu baik-baik dalam tong sampah. Jadi tangan misteri tu ambil kertas yang tak dibuang dengan betul tadi dan cempakkan semula ke tuan kertas supaya tuan kertas tu buang elok-elok ke bakul sampah. Misteri kan kisah ni. Jadi itu adalah pengajarannya. Walaupun kita tak buang sampah dengan elok, mesti ada makhluk lain yang memerhatikan. Tak kisahlah manusia atau bukan. Tapi yang penting, Uncle atau Pak Cik dah berjaya, Pak Cik Jo dah berjaya menyampaikan kisah Mar. Moga-moga Mar berpuas hati. Okey, kita tamat cerita yang pertama. Jom kita masuk dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni berlaku pada tahun 2004 dekat Kuala Lumpur, diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki namanya Riz. Kali ni ceritanya bukan macam cerita pertama. Cerita pertama lebih kepada santai-santai seram. Tapi cerita kedua ni, abang waktu baca email dia meremang-remang bulu roma abang sebab abang tak pernah dengar cerita kali ni, iaitu berkaitan dengan tandas. Pada waktu tu, tahun 2004, Riz bekerja sebagai seorang penghantar surat, mat dispatch lah lebih kurang, dekat satu syarikat besar dekat Kuala Lumpur tu. Jadi dia bekerja bermula daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang dan setiap hari Isnin sampai Jumaat. Tapi dia kata daripada Isnin sampai Khamis, dia buat kerja memang bersungguh-sungguh. Cumanya bila sampai hari Jumaat, dia akan kumpulkan surat-surat tu di awal pagi dan dia akan hantar surat tu secepat-secepat mungkinnya supaya selepas sembahyang Jumaat, dia dah tak payah buat kerja lagi. Dengan kata lain, bila petang Jumaat tu dia boleh relax-relax lah dekat office sebab surat-surat dah dihantar semua. Tapi itulah yang dia buatnya setiap minggu, iaitu bila hari Jumaat kumpulkan surat supaya dapat dihantar awal, petang Jumaat tak payah kerja, relax-relax buat kerja lain dekat office. Situlah dia punya rutinnya. Tapi nak jadi cerita, pada satu hari, hari Jumaat, waktu tu dia dah siap-siap nak balik, lebih kurang pukul 4 petang lah. Dia kata 4.30 lebih kurang macam tu. Tiba-tiba bos dia keluar daripada office dan menuju ke arah dia dengan satu bungkus surat, minta dia hantarkan pada satu bank. Waktu tu pukul 4 lebih sikit lah. Riz jadi alamak. Dia kata dia nak balik awal. Takkan nak kena hantar surat. Kalau dia keluar daripada pejabat dia pukul 4.30, sah-sahlah dia sampai dekat bank tu lebih kurang pukul 5. Walaupun pukul 5 orang bank belum balik lagi. Orang bank adalah buat urusan-urusan tertentu. Tapi iyalah, dia kata dah memang menjadi rutin dia nak balik awal kan. Pukul 5 dah nak cabut. Tapi tak nak kena juga hantar surat. Jadi dia cakap dengan bos dia, boleh tak dia hantar surat lepas tu dia balik. Dia kata dia tak payah balik ke office mula. Tapi bos faham kan. Bos kata suka hatilah. Yang penting surat ni dihantar dengan by hand. Maksudnya hantar betul-betul dekat pejabatnya. Tak boleh melalui e-post ataupun surat penghantaran burung tu. Jangan guna yang tu, dia kata. Abang lawak sikit. Tak adalah serius sangat. Okey. Jadi dia pun start motor. Memang dia dah jangka waktu petang, waktu kat KL memang pukul 4 ke atas, orang berpusu-pusu balik, memang jam. Mujurlah dia bawa motor. Jadi dia punyalah cilok nak cepat sampai dekat bank tu. Nak jadi cerita bank tu walaupun dalam Kuala Lumpur, tapi dia punya jam, dia punya traffic light memang lambat sampai. Dia bertolak daripada office lebih kurang pukul 4.30 petang, tapi dia sampai dekat bank tu betul-betul pukul dekat 5.30 petang. Mujurlah dia kata pada waktu tu bank tu masih lagi belum tutup, masih lagi beroperasi. Bukan beroperasi dekat kaunter, tapi beroperasi di kawasan pejabat. Jadi dia bila masuk dalam bangunan tu, dia dah rasa macam
ni bangunan bank ke? Sebab dia kata selalunya kalau bangunan bank mestilah ceria, meriah. Contohnya lah kan, kalau Maybank kan dengan warna kuning, dia CIMB dengan warna merah, Bank Islam dengan warna putih, maksudnya bercahaya-cahaya lah dia punya cerahnya tu. Tapi dia kata kenapa bank ni gelap, malam, dia punya lampu memang ada tapi sangat slow, sangat jelas dengan tak jelas je lampunya. Jadi waktu dia masuk tu, dia kata dia punya ruang lega bank tu punyalah besar. Dan sempat pula dia tanya dengan Pak Gad, kat mana nak hantar surat ni? Pak Gad cakap naik tingkat 6. Okey. Tapi Pak Gad tu tak beritahu naik tingkat 6 lepas tu ke mana. Jadi dia pun tekanlah lift put naik tingkat 6. Lepas tu adalah dia punya kad masuk, dia panggil access card kan. Tet kat setiap pintu. Bila sampai dekat tingkat 6, rupanya dekat situ ada banyak pintu-pintu pejabat. Dah dia tak tahu nak pergi kat mana. Sebabnya alamat dia menunjukkan tingkat 6. Tapi bila dah banyak sangat pejabat, keliru dia kata. Walaupun dia dah banyak kali hantar surat kerjanya, tapi dia rasa macam, apa benda pula ni? Tapi tengah-tengah dia dalam keadaan kekeliruan macam tu, terserempaklah dengan seorang Pak Guard security, nampak macam orang Myanmar. Lepas tu dia tanyalah, ni saya nak tanya, dia kata surat ni nak hantar ke mana? Orang tu tak menjawab ataupun tak keluarkan apa-apa suara. Dia cuma tunjuk ke arah pintu yang sepatutnya Riz masuk. Jadi Riz pun cakap terima kasih. Dia pun pergilah dekat office yang ditunjukkan orang tu. Lepas tu dia ketuk pintu. Mujur dia kata bila pintu terbuka, dalam tu ramai lagi orang tengah bekerja. Jadi dia tak adalah takut sangat walaupun keadaan bangunan tu memang suram, dia kata. Memang tak menyenangkan. Jadi dia pun jumpalah dengan orang yang sepatutnya dan diserahkanlah surat tu. Orang tu kata jangan risau, dia kata terima kasih sebab dah hantarkan surat ni secara by hand. Jadi dia pun nak balik lah. Dah habislah kerja dia. Lebih kurang masa tu pukul 5.30 lah. Dah habislah kerja dia, nak teruslah balik. Dia pun keluar daripada office tu. Bila dia keluar daripada office tu, tiba-tiba dia terasa macam nak terkencing. Jadi dia pun merayau-rayau lah di sekitar tingkat 6 tu nak cari tandas. Waktu dia merayau-rayau nak cari tandas, tiba-tiba dia teringat, abang seram. Tiba-tiba dia teringat Pak Gad yang dia jumpa, yang tunjukkan dekat dia pintu mana yang dia sepatut masuk. Dia teringat Pak Gad tu hanya ada mata, tak ada mulut, tak ada hidung dan tak ada telinga. Waktu tu dia rasa, alamak, dia dah ternampak seseorang daripada alam yang tak sepatutnya ni, kata. Dia dah meremang bulu roma. Tapi bila, ialah kita, orang lelaki faham lah yang bila meremang bulu roma lagi teruk nak terkencingnya. Okay. Itu untuk pengetahuan am je lah. Jadi dia kata makin dah rasa nak terkencing, pundi kencing tu dah mengecut lah, dia kata. Dia pun carilah tandas, cari tandas, jumpalah tandas. Dia kata tandas ni jauh dekat, walaupun tingkat 6 ujung sekali, ujung bangunan. Dia pun masuklah dalam tandas. Dia punyalah terkejut dekat dalam tandas tu. Punyalah besar tandas tu. Bukan setakat ada tandas duduk, tandas cangkung, bilik mandi. Lepas tu ada beberapa pintu yang tertutup. Dia pun pelik pintu apa dekat dalam tandas selain daripada pintu tandas. Maksudnya kubikel tandas tu kan. Pintu apa lagi? Tak apalah, dia kata. Dia pun pergi cari kawasan nak kencing. Mula-mula dia nak kencing kat tempat yang kawasan berdiri tu. Kalau dalam bilik air lelaki ada kencing berdiri kan. Dia nak kencing lah kat situ. Tengah sedap-sedap mengatur-ngatur langkah. Tiba-tiba dia nampak Pak Gad yang tak ada mulut dan hidung tadi. Daripada jauh dia nampak Pak Gad tu memerhatikan dia dari salah satu bilik toilet. Bayangkan ni dalam tu ada banyak toilet. Pak Gad tu perhatikan dia. Waktu tu dia kata tak selera dia nak kencing dekat situ. Teruslah dia pergi cari tandas, tutup tandas, kunci. Dia kata Pak Gad tu memang bukan Pak Gad yang daripada alam kita. Pak Gad tu memang daripada alam yang dia pun sendiri tak pasti. Jadi dia pun keluarkanlah, habiskanlah hajat dia. Lepas dah hajat, dia kata dia nak keluar. Dia masih ingat lagi jalan keluar. Cuma ni dia kata bilik air tu terlalu besar sangat. Jadi bila dia habis buang hajat, dia pun nak keluar. Bila dia keluar daripada buka aja pintu bilik air,
Baru dia perasan, waktu dia kalang kabut masuk ke bilik air tadi, bilik tandas tadi, dia tak sedar yang dia duduk di tandas yang agak terpencil dan jauh daripada pintu masuk. Jadi dengan kata lain, dia kena berjalan jauh. Tak apalah, dia kata, jalan je lah. Jadi bila dia berjalan ke arah pintu keluar, baru dia perasan dia tersalah lokasi. Dengan kata lain, dia dah masuk ke kawasan yang dia sendiri tak perasan. Boleh katakan sesat. Dalam tandas orang boleh sesat kan? Waktu tu dia kata dia berlari cari kat mana pintu keluar. Sebab kebanyakan daripada lampu-lampu dalam tandas semuanya dah mati. Takkan dekat dalam tandas nak baca ayatul kursi, huru-hara pula kan, kena panah peti dengan malaikat pula kata. Jadi dia pun tetapkan hati, dia carilah mana sebenarnya pintu keluar. Tapi dia nampak beberapa pintu yang masih tertutup. Dia agak itu adalah pintu-pintu keluar. Tapi bila dia buka pintu tu, dia nampak bilik. Dia kata memang sesuatu yang sangat pelik. Macam mana dalam tandas ada bilik. Bilik tu pula ada katil, ada almari, seolah-olah macam bilik orang. Takkan bilik kambing pula kan? Maksudnya bilik manusia lah. Jadi dia kata, kenapa ada bilik dekat dalam bilik air? Jadi dia buka semua pintu yang tertutup. Salah satu pintu yang dia buka, dia nampak Pak Gad tu tengah duduk dekat atas katil. Memang confirm, sekali pandang je dah nampak Pak Gad tu hanya ada mata, ada topi, ada baju, ada seluar lah. Tapi dia ada mata, mulut dengan hidung dia tak ada, telinga dia tak ada. Mata je. Memang dia kata nampak jelas. Dia tenung benda tu tenung ke arah dia. Dia kata, sudah. Kita semua tahu tandas adalah rumah syaitan. Bagi orang yang bukan Islam, sahabat-sahabat yang bukan Islam, kalau orang Islam percaya tandas tu adalah rumah syaitan, kat situ memang bertumpuk-tumpuk syaitan ada. Jadi dia kata, sah, dia kena dengki. Dia tutup pintu balik dan dia cuba cari jalan keluar. Tapi semakin lama dia cari, semakin dia tak jumpa. Dia kata walaupun tandas tu besar, tapi takkan dia boleh sesat. Dia sendiri pening. Macam mana dia boleh sesat dekat tandas ni? Jadi dia pergi cari-cari tak jumpa, cari-cari tak jumpa. Sampaikan dia buka semua pintu tandas yang ada dalam tu. Pintu tandas, pintu bilik air, pintu apa segala jenis pintu dah dia buka. Nak cari pintu keluar, tak jumpa. Dia kata ini ikhtiar terakhir. Dia dah tak ada ikhtiar lain dah. Inilah ikhtiar terakhir. Dia azan dalam tandas. Dia kata hanya Tuhanlah, Allah Ta'ala tempat kita mohon pertolongan. Jadi dalam tandas sambil dia berlari mencari pintu keluar sambil dia azan. Walaupun makhluk yang tak bermuka tadi, yang ada mata tak kejar dia kata, tapi dia rasa macam seolah-olah makhluk tu gelakkan dia. Jadi dia azan sambil cari tandas, azan sambil cari tandas, diulang-ulangnya azan dalam tandas tu, diulang-ulang. Dia kata tahu benda tu salah, tapi dia tak tahu ikhtiar lain. Itu je ikhtiar yang dia ada. Tapi bila selepas beberapa ketika dia cari, dia lari dekat sekeliling sudut tandas tu, akhirnya dia nampak satu pintu yang bawahnya macam ada bayang-bayang orang berjalan. Jadi dia yakin itu adalah pintu keluar. Dan dia merempuh pergi dekat pintu tu. Dia buka pintu tu. Memang betul itu adalah pintu keluar. Dan orang yang ada depan tandas adalah kakak kerani yang dia serahkan surat tadi. Dia kata dia punya takut macam dia nak peluk je akak tu. Tapi kalau dia peluk akak tu bahaya pula kan, nanti kan jadi cerita lain pula. Dia kata hampir dia nak peluk akak tu, nak menangis. Dia kata sebab dia dah kepenatan cari tandas. Lepas tu akak tu boleh buat lawak. Lah, lamanya berak. Tadi bukan kita jumpa pukul 5.30, ni sekarang dah pukul 7. Ui, lain macam beraknya. Akak tu cakap macam tu. Sakit hati kan? Dia tak tahu Mamat ni dah pergi, Riz ni dah pergi tersesat dekat dalam tandas dekat 5.30, 1 jam setengah tersesat dalam tandas kita. Tapi bila dia keluar dari tandas, dia jumpa kakak tu, terus akak tu cakap. Macam akak tu faham tau. Tak apa, jangan risau. Akak teman awak keluar daripada bangunan ni. Macam kakak tu tahu kan. Riz kata waktu tu dia dah memang
hilanglah semangat dia. Dia kata sejak daripada tu dia kata memang taubat. Kalau nak pergi tandas office walaupun dia hantar surat, dia sanggup tahan balik bawa office baru dia keluarkan hajat. Tak sanggup dia nak hadapi benda tu berulang kali untuk kali yang kedua. Tapi Alhamdulillah dia dapat juga keluar. Dia kata sampai sekarang, dalam email tu dia kata, tak tahulah Abang Joe percaya ke tidak dengan cerita saya, tapi inilah pengalaman saya tersesat dalam tandas, berpusing-pusing tempat yang sama selama 1 jam lebih dan berjumpa dengan Pak Gad, tak ada mulut, tak ada hidung. Sebelum Abang mulakan cerita yang ketiga, Abang ucapkan terima kasih kepada Syafiq, salah seorang penonton Abang yang tinggal dekat Melaka, sanggup datang rumah Abang Malaysia, datang nak tengok studio Abang. Bila dia tengok studio Abang, terkekek-kekek dia gelak sebab dia kata tak sangka studionya kecil aja. Studio-studio yang bercerita kan, kalau studio bercerita Abang tak perlu buat apa-apa kan, tak perlu menonggeng-nonggeng, tak perlu meloncat-loncat, jadi studionya kecil je. Dan dia kata dia memang datang rumah Abang semata-mata nak tengok studio tempat Abang bercerita, dan bila dia tengok studio tu dia kata lapang akhirnya berjumpa juga dengan studio tempat Abang Joe bercerita. Terima kasih sangat-sangat Syafiq sebab sudi hadir ke rumah Abang, dan sempat jugalah Abang jamu dengan air kowe. Itu je lah rumah bujang kan, banyak jamu air kowe je lah yang ada. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni berlaku pada tahun 2021, dialami oleh seorang budak perempuan. Diminta Abang gunakan nama yang dicadangkan oleh penonton. Jadi kali ni Abang gunakan nama Melissa, berlaku dekat Sarawak. Dekat dengan lebih tepat lagi Hospital COVID Sarawak. Cumanya dia tak minta Abang supaya rahsiakan nama hospital ni, tapi bukan dekat Kuching. Jadi memang dia kata untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tak diingini terjadi fitnah ke apa. Ini pengalaman Melissa macam mana dia duduk dekat bilik COVID, dekat dalam ruang COVID. Pada waktu tu dia kata dia sendiri tak sangka dia kena COVID, dan bila dia dikesahkan kena COVID, dia diasingkan, dia masuk dekat dalam satu hospital, dan dekat dalam hospital tu ada satu ward yang dikelilingi dengan plastik, dan dalam tu ada 6 katil. Dia kata cumanya katil yang ada orang ada 3 je, dan 3 lagi katil tu dah tak ada orang, dengan kata lain dah meninggal dunia lah. Bukan keluar sesenang hati sihat. Dia kata yang 3 katil tu waktu dia masuk sebenarnya ada 4 katil yang diisi dengan manusia, 2 je katil yang kosong. Tapi tiba-tiba seorang pakcik yang duduk dalam salah satu katil, dekat satu katil tiba-tiba nazak dan dimasukkan ke ICU, dan akhirnya pakcik tu meninggal dunia. Dia kata itulah lumrah biasa dekat ward COVID di awal-awal COVID 2020-2021 awal tu kan, sebab dia kata ramai sangat orang meninggal. Tapi cerita kali ni memang berkaitan dengan pesakit COVID yang meninggal. Tapi Abang haraplah bila kita dengar cerita ni adalah bukan untuk memfitnah, tapi sebagai salah satu pengajaran lah. Ingatan untuk kita semua, COVID tu adalah sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kan. Jadi Melissa kata pada hari pertama dia masuk dalam ward tu, dia dah tengok dah seorang pakcik nazak. Jadi dia rasa sayu, dia kata. Pada waktu yang sama dia kata kalau dia nak baca Yasin pun dia tak boleh baca Yasin. Dia boleh berzikir lah, boleh lah dia kata, sebabnya dia pun dalam keadaan hadas besar. Maksudnya memang dalam keadaan cuti lah, kalau orang kita kata dalam keadaan cuti tak boleh solat. Jadi dia kata dia pun kesian tengok pakcik tu nazak dan akhirnya meninggal, nak baca Yasin pun tak boleh. Jadi dalam tu hanya ada 3 katil sahaja yang diisi oleh orang. Katil Melissa, dan depan katil dia ada seorang pakcik dan seorang makcik. Pakcik dengan makcik ni dia kata nampak sihat walafiat. Dia kata cuma ada sema-sema sikit, batuk-batuk sikit lah, lebih kurang macam tu. Jadi dia kata hari pertama dia duduk dekat ward tu tak ada masalah, dia gembira je. Tapi dia tak sangka malam kedua dan malam-malam seterusnya dia diganggu dengan sesuatu yang dia sendiri tak boleh nak jelaskan. Bila malam kedua dia duduk dekat ward tu, tiba-tiba lebih kurang pukul 12.30.
Dia rasa macam nak terkencing. Jadi dia pun gegas-gegaslah pergi bilik air. Pada waktu tu memang keadaan Wat dah agak suram lah, dah gelap lah. Dia kata pesakit dah tidur. Cuma lampu bilik air memang terbuka terang. Dia pun masuklah dalam bilik air pukul 12.45 pagi. Bila dia buang air dekat dalam bilik air tu, dia dengar seolah-olah tandas yang paling ujung macam ada orang. Ditambah pula tiba-tiba dia dengar orang bersiul. Allahu Akbar. Bersiul. Minta maaf sangat abang ni kalau tersikit salah. Bersiul sambil buka paip air. Macam orang tengah buang air. Yang bersiul tu adalah lelaki. Siapa tak silap. Jadi dia pun tak adalah rasa takut sangat. Dia kata, walaupun dia kata dalam waktu tu lebih kurang 12.45 malam. Dan dengar orang bersiul. Lepas tu dia rasa macam tak adalah takut. Dia pun keluar daripada bilik air. Dia cuci-cuci tangan sambil-sambil dia cuci muka. Dan sempat juga dia jeling-jeling ke arah bilik air yang paling ujung. Memang nampak pintunya tertutup. Dan daripada situlah bunyi air terbuka, bunyi orang flush tandas dan juga bunyi seorang lelaki bersiul-siulan. Dia biar je lah, dia buat tak tahu je. Jadi lepas tu dah habis-habis dia cuci muka, dia lap-lap muka, dia pun berjalan lah keluar daripada tandas. Waktu dia dah nak sampai dekat pintu keluar tandas, dia dengar pintu bilik air yang paling hujung yang ada orang bersiul tadi terkuak, terbuka. Jadi dia pun sempatlah pandang belakang. Bila dia pandang belakang, dia tengok tak ada orang pun yang keluar daripada tandas tu. Dia apa lagi? Berlarilah balik ke katil dia. Bila sampai dekat katil, makcik katil depan sempatlah negur. Kenapa kau berlari macam tu? Kau nampak hantu ke? Takkan nak cakap, ya saya nampak hantu. Takut pula makcik tu tak boleh kencing pula kan tiba-tiba. Sebab dia kata, nurse takkan masuk. What COVID ni bila dah sampai mana, dia pun nurse takkan masuk. Sebab tu bahaya kan. Dia pun duduklah atas katil, duduk kat katil tu. Dia terfikir, siapa yang bersiul? Dia simpan. Dia buat tak tahu, dia pun tidur. Alhamdulillah malam tu dia kata tak ada masalah dia tidur walaupun dalam keadaan takut. Tapi dia fikir nak takut pun tak perlu sangat lah. Sebab dalam waktu ada masih lagi seorang makcik pun ada lagi. Kalau misalnya kata dia takut, dia kejutkanlah pakcik dengan makcik tu. Jadi dia pun teruslah tidur. Itu malam kedua. Malam ketiga, waktu tu dia kata dia tengah tidur memang agak keletihan sebab banyak kali darahnya diambil, dia kata, dalam kuantiti yang banyak. Jadi dia agak letih. Jadi dia tidur lebih kurang lepas pukul 8 lebih lah, macam 9 lah lebih macam tu. Dia dah tidur dah, dia kata. Walaupun waktu tu lampu Wat masih lagi terbuka, dia kata, dah tidur. Tapi bila kita tidur awal, memang kita senang terjaga awal. Lebih kurang pukul 2 pagi, tiba-tiba dia terbangun. Dan dia dengar dekat salah satu katil kosong bunyi orang menangis, perempuan. Waktu tu dia, walaupun katil tu bukan dekat dengan dia, dekat dengan katil makcik yang tegur dia tadi. Makcik tu dah berdengkur dah, dia kata. Dia cuba kecil-kecilkan mata. Dia tengok, perhatikan betul-betul. Dekat katil tu ada orang ke tak ada? Memang sah tak ada orang. Tapi bunyi menangis tu, sedih bunyinya datang daripada katil tu, dia kata. Memang dia kata dia pasti bunyi tu datang daripada situ. Jadi dia pun tak tahu nak buat apa. Dia baring semula. Bila dia baring semula, dia selimutlah separas dada lah. Tutup sikit lah, dia kata. Dia cubalah baca ayat kursi ke, Allahu Akbar ke, dia kata, untuk menambahkan kekuatan dalaman kan. Tapi makin dia baca, makin galaklah benda Allah tu menangis, dia kata. Jadi dia pun ketakutan, diselubungnya daripada kaki sampai ke kepala dengan kain selimut. Nak jadi cerita juga, kain selimut hospital bukan warna bunga-bunga, tapi warna putih. Jadi dia kata dapatlah dia tidur selepas dia berselawat dalam selimut. Tiba-tiba pukul 5 pagi, kakak nurse tu yang tugasnya untuk cek suhu, ambil darah tu, terkejut gila sampai menjerit bila dia tengok Melissa ni berselubung daripada kaki sampai ke kepala. Terkejutlah tiba-tiba tengok kan
Sebelum ni tak ada pun yang meninggal Wat ni. Dia kata tiba-tiba ada lah terjongol macam tu, seram lah kan. Jadi bila dia kakak nurse tu tahu yang Melissa ni memang yang ada dalam selimut tu masih lagi hidup, jadi tu gelak-gelak lah akak tu. Bila akak tu nampak macam gembira-gembira pukul 5 pagi, Melissa tak lepaskan peluang. Dia tanya dua peristiwa yang dia alami. Satu dia kata orang bersiul dan juga tandas. Yang kedua adalah orang menangis. Jadi dia cerita tanya pasal tandas tu. Kak, dia kata, kalau tandas kat sini ada apa-apa yang seram tak? Dia kata. Atau akak tu cakap, oh lupa kak nak beritahu, kau orang baru kat sini kalau nak pergi tandas, jangan pergi seorang-seorang, pergi ramai-ramai. Dan kalau kau dengar bunyi orang bersiul dan juga orang matikan air, buka air, matikan air, macam bertapak-tapak keluar tu, kau buat tak tahu je. Sebenarnya dia kata Wat ni dulu elok aja, tapi salah seorang pakcik yang pernah duduk dekat katil tempat Melissa tidur tu, pakcik tu meninggal. Dan pakcik tu memang suka pergi tandas dan dia akan bersiul bila dia buang air. Tapi selepas pakcik tu meninggal, walaupun dia dah tak ada dekat dunia ni, tapi siulannya tertinggal kat bumi. Jadi siulan tu yang duduk dekat dalam tandas tu, yang duduk bersiul-siul tu. Waktu tu Melissa kata rasa macam nak tukar katil je, dia kata. Macam nak pergi ke ward lain je. Tak apalah, dia sabar lagi. Jadi dia ceritalah yang kedua. Macam mana pula yang dengar bunyi perempuan menangis. Oh, akak tu cakap, itu memang biasa. Siapa-siapa yang masuk ni biasa. Dia kata, dulu kat katil tu ada seorang budak Kristian. Dia kena COVID. Dan waktu dia kena COVID agak teruk juga. Dan dia menangis. Selalu dia menangis dan dia akan cakap sakit. Dan mungkin Allah Ta'ala sayang dia kan. Jadi budak Kristian, budak perempuan Kristian tu pun dijemput oleh Allah Ta'ala. Maksudnya meninggal lah kan. Dan sejak daripada tu memang ada kalanya diorang pun sebagai nurse memang pernah dengar budak perempuan menangis dekat katil tu. Dua cerita ni cukuplah buatkan Melissa kata dia nak pindah ward lain. Tapi dia kata mudahlah perjalanan dia, alhamdulillah. Allah Ta'ala nak tolong. Malam tu juga, petang tu juga Melissa dapat pindah dekat ward lain. Dan bila dia pindah dekat ward lain adalah ward anak-anak muda. Walaupun dalam tu semua sakit COVID, tapi semuanya muda. Waktu tu dia kata dia lega sangat. Setiap kali nak pergi tandas dia ajak teman. Jadi tak ada dalam bilik ward tu ada orang menangis, katil kosong, meninggal, tak ada. Dia kata semuanya sihat, cuma ada sesemengan batuk sikit lah. Tapi itulah pengalaman dia duduk dekat ward COVID. Bukanlah kita nak salahkan orang COVID, tapi itulah manusia kan, macam-macam pengalamannya. Yang tadi dalam tandas sebabkan meninggal COVID juga, yang dekat katil pun meninggal COVID juga. Dan mungkin semangat dia, ataupun kalau kita orang Islam panggil korin dia kan, korin dia tertinggal dekat dunia. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang 3 cerita hari ni. Cuma cerita pertama mesti ada yang kata tak seram. Memanglah ini adalah pengalaman seorang anak perempuan. Jadi ini sebagai pakcik lah, uncle ceritakan pengalaman dia. Kita hargai semua cerita kan. Seronok juga anak-anak kita kalau cerita kan begitu kan. Jadi kita terima je lah kepelbagaian cerita dari macam-macam peringkat umur. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Yang membeli baju abang, membeli sambal lara, membeli perapan sate. Terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Dan kita akan berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang insya-Allah untuk cerita yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.